Assalamualaikum semua, nama aku Syafil Baker. Terima kasih kerana masih setia dengan channel aku. Pada hari ini, aku nak berkongsi tentang satu lens terbaru daripada Sony, iaitu lens FE 70-200mm Macro GOSS Mark II. Okey, tunggu apa lagi? Let's go! Bush! So guys, inilah lens dia. Kalau korang tengok dekat sini, lens dia pendek je. Pendek, kecil, comel, loteh. Okay. Lens dia memang kecil, memang ringan, memang compact. Nak pakai dekat Sony full frame boleh, nak pakai dekat APS-C pun boleh. Kali terakhir Sony keluarkan lens 70-200 f4 ni, aku tak ingat bila. Memang dah lama gila. Cuma ada sedikit perubahan daripada saiz dan juga design antara lens lama Sony 70-200 f4 dan juga lens baru Sony yang 70-200 ni. Yang pertama ialah lens ni dia design bukannya internal zoom, ataupun senang cerita lens ni kalau nak zoom dia akan extend. Okay, macam ni. So sekarang ni aku tengah pakai dia punya hood, so aku nak buka biar aku tunjuk kat korang macam mana size dia. So ini ialah waktu belum zoom dan ini ialah waktu kita zoom, so dia akan memanjang. Kelebihan lens macam ni ialah di segi storage. Kalau lens yang sebelum ni dia dah panjang, so dari segi storage memang agak memerlukan ruang yang lebih banyak lah. Letak dalam beg pun akan menggunakan space yang banyak. Tetapi kelebihan lens yang jenis macam ni, yang punya zoom macam ni, so untuk storage memang sangat mudah dan untuk digunakan. Cuma masalahnya ialah bila kita nak zoom dia akan extend. Dari segi penggunaan bagi aku kedua-duanya dia ada kelebihan dan kekurangan, tetapi aku lebih minat lens jenis macam ni berbanding dengan lens yang dah internal zoom. Dari segi diameter filter lens ni, dia menggunakan 72mm. Kalau tengok kat sini ada autofocus, manual focus. Lepas tu bawah dia ada DMF, full time ataupun DMF. Lepas tu di segi focus range, kat sini focus limiter kita boleh set sama ada kita nak pilih infinity, 3 meter ataupun makro. Makro ni nanti aku akan cerita lebih detail. Dan selepas tu kita ada juga OSS kalau kita nak on ke off dekat OSS tu. Dan yang terakhir ialah untuk di segi dia punya stabilizer, kita ada mode 1, mode 2 dan mode 3. Dekat lens ni juga sudah tersedia butang focus hole button. Dia ada 3 focus hole button. So biasanya butang ni ialah butang 1 butang, tapi ada 3 butang. Kemudian dari segi collar dia pula, collar dia boleh dibuka. Cukup kat sana ni. Kalau tak nak pakai collar pun tak apa. Kalau nak mount dekat body, kalau kita letak kat tripod, mount dekat body pun boleh. Sebab lens ni memang kecil dan ringan. Saiz dia, berat dia lebih kurang macam 74-70. So memang sangat ringan, memang sangat mudah untuk digunakan. Okey, aku nak tunjuk kat korang macam mana rupa dia kalau letak dekat body Sony full frame. So sekarang ni body yang aku gunakan ialah Alpha 7R Mark V. So macam ni lah bentuk dia. Memang sangat kecil, sangat compact, sangat ringan. Kalau aku zoom, macam ni bentuk dia, panjang Alright. Memang comel lote. Satu benda yang menarik dengan lens 70-200 f4G Macro ni ialah macro capability. Macro capability pada lens ni hanya boleh dicapai kalau kita menggunakan TC. Sekiranya kita tidak menggunakan TC pada lens ni, dia akan jadi 1/2 ratio, maksudnya dalam 1/2 lah. Sekiranya kita menggunakan TC, dia akan jadi 1/1 ratio. So 1/1 ratio ni maksudnya sama dengan kebanyakan makro lens yang ada di market sekarang. Aku nak tunjuk kat korang pula kalau letak TC. So TC yang akan tunjuk kat korang ialah TC 2.0, maksudnya dia akan gandakan 2. Kalau lens ni sekarang ni dia akan zoom sampai ke 200mm. So dengan penggunaan TC dia akan jadi 400mm. Okay, see? So macam ni lah bentuk dia bila dah letak TC. Yang ini ialah 2.0 TC 70-200 f4 Macro G. Ni kalau kita zoom. So basically kalau shoot menggunakan tanpa TC, dia tak dapat macro 1/1. So dia akan dapat macro 1/2 lah. Jom kita shoot 200mm. Aku dah set pada makro. So ini sajalah boleh dapat. Kalau kita pakai TC pada 70mm aperture ialah f8 dan juga pada 200mm aperture masih lagi f8.
Alright, jom kita tengok aku review dari segi image quality daripada lens 70-200 f4G ni. Let's go. Ini semua gambar-gambar yang aku dah shoot menggunakan lens 70-200 f4 Macro GOSS Mark II. So yang pertama ni aku nak kongsi dari segi dipanggil chromatic aberration. Kita nak tahu sama ada kualiti lens ni, kualiti glass daripada lens ni, adakah dia dapat suppress chromatic aberration CA ataupun tidak. So kalau aku shoot dekat sini ialah aku shoot menggunakan focal length 70mm dan dalam keadaan yang boleh dikatakan hampir backlight lah. So kalau kita zoom in dekat kawasan sini, kita dapat tengok semua gambar yang terhasil clear daripada chromatic aberration walaupun dalam keadaan di sini kan, walaupun kita boleh cakap tempat ni biasanya akan muncul macam warna-warna purple tu, tapi lens ni memang clear, memang clean, tidak menghasilkan chromatic aberration yang jelas dan nyata. Kalau kita tengok pada gambar ni pula di mana aku zoom 200mm, so kita dapat tengok hasil dia punya kualiti gambar ni memang clean, tak ada chromatic aberration, tak ada yang berwarna purple tu, dan semua gambar ni aku tak edit lah apa-apa langsung. Untuk gambar ni pula aku menggunakan 2.0 TC teleconverter dan aku tidak zoom 140mm. So jom kita zoom dekat sini. Alright, so seperti mana yang korang tengok sekarang ni ialah bila aku zoom dan korang boleh nampak CA dia memang dikawal dengan baik walaupun aku menggunakan TC 2.0. Alright, so yang ini pula aku zoom 400mm menggunakan TC 2.0 dan kita zoom, kita boleh nampak yang kualiti gambar daripada lens 70-200 f4 ni memang padu, memang lain macam kan. Seterusnya inilah gambar-gambar spider, laba-laba yang aku shoot, dan masa ni aku shoot tidak menggunakan sebarang TC 200mm. So kalau kita zoom dekat sini, kita boleh nampak lah kualiti gambar dia. So basically tanpa menggunakan TC kita tak dapat 1:1 ratio, tapi kita dapat 1/2. So yang ini pula aku menggunakan TC tapi aku tak zoom 142mm, maksudnya 70mm lah tanpa zoom. Dan kalau kita tengok zoom in bahagian detail ni, kita boleh nampak kualiti dia lah. Alright, memang sharp, masih lagi sharp walaupun menggunakan TC. Dan yang ini pula dalam keadaan backlight menggunakan TC 2.0 TC, dan kalau kita zoom in kita boleh nampak kualiti gambar yang terhasil daripada lens ni memang cukup baik. Okey, yang ini pula aku shoot bird aku shoot burung, dan masa ni aku menggunakan 2.0 TC. Aku zoom up paling maksimum 400mm je, kita tengok. Okey, so inilah hasil gambar dia dengan shutter speed 1/125. Bagi aku not bad hasil daripada lens ni. So kalau kita tengok daripada sini pula satu lagi gambar. So masa ni memang kamera dapat track mata burung ni. Alright, so inilah kualiti dia. Okay, yang ini pula aku shoot masih juga aku zoom out pergi ke 400mm. So inilah kualiti gambar yang terhasil. Alright, not bad juga daripada lens ni. Dan ini lagi satu di mana ada satu daun yang menghalang burung ni, tapi aku dapat detect mata burung ni dengan cukup baik, dan detail yang terhasil juga sangat-sangat baik bagi lens ni. So untuk gambar ni pula aku nak tunjuk dari segi bokeh yang terhasil kalau kita tidak zoom menggunakan 70mm, dan yang ini bila zoom 200mm. So korang boleh nampak lah kualiti bokeh yang terhasil daripada lens ni. So ini pun sama juga. Alright, dia punya bokeh dia nice kalau kita zoom pada 200mm, tapi of course kalau kita pakai lens 2.8 semestinya dia punya bokeh lagi baik lah kan. Segi sharpness semua memang terbaik lah. Ok, so untuk semua gambar-gambar ni ialah gambar yang aku shoot secara vertikal dan aku jadikan dia panorama untuk semua gambar ni. Alright, so ini ialah keadaan sunset semasa di Fraser Hill. Kalau tengok dekat sini, inilah gambar yang aku dah gabungkan semua. Aku dah jahit menjadi satu panorama gambar. So inilah gambar yang terhasil. Okay, so inilah kalau kita zoom 100% daripada panorama stitch yang aku buat. Gambar dia semua aku dah edit sikit, di mana aku adjust color dia apa semua, dan aku jadikan dia satu panorama. Tapi ini belum lagi final output. Ini just satu editing layer pertama yang aku buat. So basically aku belum lagi buat editing secara betul-betul. Alright gang, aku rasa itu sahajalah review aku kali ini. Terima kasih banyak-banyak kerana masih setia dengan channel aku. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.